Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah seperti biasa malam ini kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan kitab kita ni, kisah para rasul ataupun sirah yang berkait dengan berbagai, dan kemudian kita melihat daripada sudut riwayat dan perkara-perkara yang berkaitan. Baik, jadi hari ini kita sambung. Kalau ikut kepada buku kita ni, kita akan pergi muka surat 115. Okay. Saya tak pasti tuan-tuan punya tu, tapi kisah dia ialah Nabi SAW wafat dalam pangkuan Sayyidina Ali. Okay. Rasulullah SAW wafat dalam pangkuan Sayyidina Ali. Okay. Betul ke riwayat ni? Ke pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ataupun macam mana riwayatnya? Itu yang kita nak detailkan. Okey, kita pergi pertama. Beberapa riwayat juga menyebutkan Nabi SAW wafat dalam pangkuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Riwayat ini dikemukakan oleh Syiah seperti mana Al-Amili di dalam As-Sahih min Sirah An-Nabi Al-A'zam, Al-Majlisi dalam Biharul Anwar, dan yang selainnya. Adapun riwayat Nabi SAW meninggal dalam pangkuan Sayyidina Ali juga diriwayatkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq, Ibn Sa'id dalam Tabaqat Al-Kubra, melalui Muhammad bin Umar yang dikenali sebagai Al-Waqidi. Maka beliau menyatakan Nabi SAW wafat dan beliau berada dalam pangkuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey, itu pertama. Pandangan para ulama mengenai riwayat ini melalui Muhammad bin Umar ataupun Al-Waqidi adalah seorang perawi yang mana dipanggil matruk. Matruk ni maksudnya hadisnya tak digunakan ataupun ditinggalkan riwayat dia tu. Kerana apa? Nanti kita bincang. Baik. Serta ia dituduh berdusta. Manakala guru kepada Al-Waqidi yang menyampaikan kisah ini, Sulaiman bin Dawud Al-Husain, tidak dikenali seperti dikatakan oleh Imam Abu Hatim dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Hafiz Imam Ibn Hajar menyatakan riwayat ini lemah. Okey. Penafian Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang memangku Nabi SAW dan ditukar kepada Sayyidina Ali adalah perbuatan mereka yang memasukkan hadis oleh golongan Syiah. Okey, so kita habiskan kat situ dulu. Okey, pertama cerita ini tentang kisah kewafatan baginda Nabi SAW. Okey, jadi kewafatan baginda Nabi SAW ini pun sebenarnya kita kena ambil daripada riwayat yang sahih lah. Okey, kena ambil lah daripada riwayat yang betul ceritanya, kisahnya. Tetapi saya bawakan juga cerita ni asalnya. Antaranya ialah yang diriwayatkan daripada Al-Amili ataupun dipanggil Ruhu Amili. Ruhu Amili ni seorang ulama hadis besar juga. Bukan ulama hadis lah, maksudnya orang yang pandai hadis lah di kalangan Syiah. Dan beliau ni sama juga dengan pengarang yang kedua tu, Al-Majlisi, pada kurun ke-11 Hijrah. Pada kurun ke-11. Jadi lewat lah. Okay, jadi lewat. Jadi mereka ni memang membukukan kitab-kitab mereka untuk mengumpulkan riwayat-riwayat daripada imam-imam mereka yang mereka terpercaya, yang mana mereka rasa itu adalah riwayat daripada imam. Jadi bila sebut tentang kitab hadis Syiah, jadi kita sebut kitab hadis Syiah tu bukan dikumpulkan hadis Nabi. Dia bercampur. Hadis Nabi pun ada sikit, perkataan Sayyidina Ali pun ada sikit, Ja'far As-Sadiq pun ada sikit, imam-imam dia lah, Muhammad bin Hasan Askari ke apa sikit, semua sekali masuk sekali dalam tu. Kalau tengok kitab beliau Al-Majlisi tu sendiri, kalau dicetak dia punya, boleh kata macam ensiklopedia Syiah. Maksudnya nak cari kata imam ke, nak cari perkataan imam mereka ke,
nak cari dia punya pendapat yang cenderung kepada ajaran mereka, carilah kitab Biharul Anwar itu. Okey, Biharul Anwar oleh Al-Majlisi. Berapa jilid? Kalau cetak tu 110 jilid. Hebat tak hebat Jangan campur dia punya imam, dia punya apa perkataan apa semua tu, kan? Musnad Imam Ahmad kalau ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud tu baru 55 jilid. Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Mausu'ah ni ensiklopedia juga, tapi berkait dengan fiqh-fiqh yang dibuat oleh kerajaan Kuwait. Kerajaan Kuwait sponsor, kumpul ulama seluruh dunia, dia buat kitab Mausu'ah, iaitulah cerita tentang fiqh, kan? Saya pernah jumpa kitab tu 45 ke hampir 50 jilid saja. Nak ceritanya lagi besar kitab Al-Majlisi ni lah, Biharul Anwar, kan? Dan Biharul Anwar ni banyak benda-benda yang ada dalam kehidupan kita ni dinukilkan daripada kitab-kitab ni, kan? Kalau kita tengok sebagai contoh, lama dah 3-4 tahun lepas kot, cerita tentang larangan kita menyebut Merry Christmas. Memanglah tak boleh sebut, tapi tak boleh sebut tu bukan dalilnya hujah ambil daripada kitab Syiah. Kena ambil daripada kitab Ahlussunnah wal Jamaah lah. Man tashabbaha biqaumin ke, kan? Banyaklah hadis-hadis yang lain yang lebih kuat untuk dijadikan hujah. Maka mereka kata ada hadis Nabi SAW sebut, janganlah kamu menyebut Merry Christmas, neraka ke atasnya. Riwayat nampak sekali macam Bukhari, rupanya Biharul Anwar. Bukan Bukhari, kan? Itu satu. Contoh lain, akal wanita ni, dia punya akal berapa? Satu je, nafsu 9. Terbalik pula daripada tu, lelaki ada 9 akal tapi 1 nafsu. Tu pun riwayat daripada Biharul Anwar dalam kitab Al-Majlisi. Maksudnya kitab dia ni famous diriwayatkan oleh orang Melayu. Walaupun dia kitab Syiah, kan? Jadi nak cari benda-benda yang kita akan nampak mungkin silap-silap apa tu, tu saya tak katalah, tapi tak tahulah, benda-benda yang pelik, kan? Ada sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia ke, kan? Biasa kita dengar perkataan tu. Jadi saya tak katalah itu dalam Bihar, tapi kalau cari tak tahulah kok jumpa, kan? Kalau dah 110 jilid tu. Okey, so kitab dia ni dianggap kitab yang paling terlengkap di kalangan Syiah. Okey, adapun usul kafi tu pun hebat jugalah. Al-Kulaini dia syarah kepada usul kafi tu pula. Macam mana Ibnu Hajar syarah kepada Sahih Bukhari, dia syarah kepada usul kafi. Jangan main-main tuan-tuan, dia orang ada kitab dia. Cuma ketebongkaran kitab-kitab mereka ni baru dalam tak sampai, saya ingat 200-300 tahun ni je pun. Sebab dah dialih bahasa Arab. Sebelum tu duduk dalam bahasa Parsi, duduk dalam bahasa dia orang, kan? Berlega di sekitar dia orang je. Maka waktu tu mereka tak expose lagi ajaran mereka tu. Tapi sekarang ni bila dah diterjemah dalam bahasa Arab dan sebagainya, maka tak ada masalah untuk semua orang boleh baca, kan? Dia tahu sikit Arab, dia boleh baca, kan? Apa yang ada dalam kitab-kitab tu. Ini bahaya. Okay? So antaranya disebutkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kenapa saya sebut radhiyallahu anhu? Kerana seperti biasa saya nak samakan di kalangan semua sahabat, kerana sahabat-sahabat ni pun semua mereka pun tidak menyembah berhala daripada kecil. Okey, tu maksud dia. Kita tak katalah karamallahu wajhah, nak kata sahabat semua karamallahu wajhah semua sekali, ya. Kan, yang mana tak menyembah berhala daripada kecil. Okey, so radhiyallahu anhu ajma'in. Maka riwayat ini kita sebut tadi, Al-Majlisi juga dalam Biharul Anwar dan selainnya. Sebab tu kita kena tahulah sikit-sikit kitab dia orang ni, supaya nanti kok ada orang, sebab Syiah ni pun dalam buku tulisan pun banyak juga. Hari ni pun ada bercetak apa benda semua, kan? Nanti dia quote daripada tafsir Al-Qumi, tu tahu tu memang tafsir Syiah, ataupun dia ambil tafsir tu daripada siapa, Tabarsi dalam Jami'ul Bayan. Tu Tabarsi tu pun ada banyak dia punya kecenderungan itu kepada Syiah, kan? Tu kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fiqh dia banyak jugalah, kan? Tapi biasanya dia bercampur lah, sebab perkataan imam tu dia fiqh pun ya, hadis pun ya, dari sudut riwayat. Macam saya sebut tadi, Biharul Anwar dan beberapa kitab yang lain. Okey, habis kat situ. Tapi ia juga, riwayat Nabi SAW meninggal dalam pangkuan Sayyidina Ali juga diriwayatkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, seperti mana Ibnu Asakir dan Tarikh Dimashq, Ibnu Sa'id dalam At-Tabaqat Al-Kubra melalui Muhammad bin Umar yang dikenali sebagai Al-Waqidi. Tuan-tuan tengok debat macam mana? Tengok, pening ke tak pening? Biasa tu. Itu yang dipanggil sebagai
Sebab tu kita ni paling-paling kurang lah penuntut ilmu ni, paling-paling kurang dengan hadis Nabi SAW ni, walaupun kita tak boleh nak takhrij hadis tu daripada awal sampai akhir, paling-paling kurang kita kena kod pendapat-pendapat ulama yang kita faham dan kita percaya dengan ilmu dia kan. Contohnya hadis ni disahihkan oleh Imam Ibn Hajar, habis selesai masalah kita, cukup lah. Sebab kita tak mampu untuk nak tengok satu persatu. Kalau boleh buka kitab rijal, buka satu persatu, cari dia punya mutabaat, cari dia punya syawahid, cari dia punya apa semua tu, terpulang lah kan. Itu dah taraf ijtihad lah, ijtihad daripada sudut nak mensahihkan hadis kan. Tuan-tuan nak tengok tu, boleh buka je pada kitab-kitab yang takhrij hadis secara detail. Tuan-tuan nampak dia cuba mencantumkan ni ambil daripada mana, ni apa riwayat ni ambil daripada mana kan, yang ni ambil daripada mana dan sebagainya. Kemudian baru dinilai setiap perawi tu. Dia kena cari semua jalan dulu. Kena cari semua jalan hadis tu, perawi yang berkaitan dengan hadis tu. Tu langkah pertama. Langkah kedua, kita kena buat apa? Kita kena nilai seorang-seorang perawi tu. Nama Muhammad ibn Umar. Sudah. Buka kitab perawi hadis 300 orang jumpa. Yang mana satu? Yang mana satu? Kita nak kena tengok masa dia, nak kena tengok murid dia, nak kena tengok pula guru dia siapa. Tengok dia ambil pada siapa. Okey, so kita cari pula, dia ambil daripada sekian-sekian si fulan. So kita tengok, okey, ni dah ada daripada 300 dah kurang dah, ada 5 orang. Okay. 5 orang ni yang mana satu? Tengok murid dia pula. Siapa yang riwayatkan daripada dia? Banyak benda tu nak kena tengok. Lepas tu tengok dia punya tempat kedudukan dia pernah belajar dekat mana, dia pernah singgah dekat mana. Jadi benda tu memang sangat rumit kan. Kerja hadis ni kerja letih. Nak mencari satu hadis tu, nak jadikan hadis tu sahih kan. Jadi sama juga. Maksudnya kalau kita tak ada untuk akses benda-benda seperti tu, paling-paling kurang kita tengok siapa. Tak kira lah ulama moden ke ulama sekarang pun cukup. Disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud paling kurang. Disahihkan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i. Disahihkan oleh Syekh Husain Salim Asad. Okay? Ataupun disahihkan oleh Syekh Mustafa Al-Azami dan seterusnya. Jadi kita kata itu semua rujuk-rujukan paling-paling kurang lah. Kan, kalau dalam Lidwa tu dia dah ada status dah kan. Tuan-tuan tengok tu pun dah ada dia punya status. Ataupun sunnah.com. Sunnah.com tu pun dah ada status dia dah. Okey, paling-paling kurang lah. Itu kita punya tugas untuk pastikan hadis tu sahih ataupun tidak. Okey. So isu dia kat sini, pertama sekali memang ada riwayat di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti mana Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, dia tulis tentang tarikh, tentang sejarah Damsyik. Okay, ataupun apa-apa yang berlaku di sekitar pada zaman itu kan. Hebatlah, popular lah. Imam Ibn Asakir ni pun ulama yang hebat juga kan. Dia tulis tentang Imam Abu Hasan Al-Sy'ari, tentang sejarah Imam Abu Hasan Al-Sy'ari, apa yang orang nasabkan ataupun orang kata sandarkan kepada dia kan. At-Tabyin Al-Kadhi Al-Muftari Fima Nusiba ila Abi Hasan Al-Sy'ari, itu nama kitab dia kan. Dia tulis. Okay, so seorang ulama hadis yang hebat juga. Maka Ibn Asakir pun kata ada riwayat. Cuma masalahnya, lepas himpunkan riwayat, kita tak boleh terus terima riwayat tu. Kita nak tengok penilaian, kita nak tengok daripada sudut yang lain pula. Okey, Ibnu Sa'ad juga bawa dalam Tabaqat Al-Kubra, pun satu kitab Tabaqat Al-Kubra ni tabaqat tentang manusia-manusia, orang-orang, ulama-ulama, tentang himpunan-himpunan ulama pada zaman tu. Dia tulis biografi dia kan. Okey, dan kemudian semua tu diriwayatkan daripada Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Al-Waqidi ni boleh dikata sebagai ulama besar lah dalam sejarah. Maksudnya dalam bab berkait dengan sejarah, bab berkait dengan sirah, dia antara ulama yang hebat riwayat. Selain daripada Ibnu Ishaq, selain daripada Ibnu Hisham, selain daripada Musa bin Uqbah, seperti mana kita bincang sebelum ini. Jadi mereka ni ada level-level tersendiri. Maka Al-Waqidi ni masalahnya ialah riwayat dia tu bermasalah daripada sudut pelbagai. Baik dalam sirah, dalam hadis lagi lah. Baik dalam sirah pun dia disebut oleh ulama-ulama ataupun jarah ta'dil. Jarah ta'dil ni maksudnya ulama-ulama yang menilai perawi. Perawi ni pada zaman dia, sebab dia tengok orang tu. Sebab tu saya kata ilmu hadis pun kadang-kadang sampai tahapnya kita taklid juga. Sebab kita tak ada pada zaman tu. Contohnya kita kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata dia ni tak boleh pakai. Jadi pun kita quote perkataan Yahya Al-Qattan tadi, memang dia ni tak boleh pakai kan. Jadi maksudnya kita tolak hadis tu berdasarkan penilaian individu tadi daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Contohnya kan, Ibnu Madini kata apa tentang perawi ni, An-Nasa'i kata apa, Tirmizi kata apa.
Jadi bila kita dah kata dan buat kesimpulan pada seorang perawi tu kata dia memang tak boleh pakai, sebenarnya kita taklid juga pada imam tu. Cuma kajian kita tu lebih lah. Kita lebih mengkaji lagi pada dia ni siapa, lahir bila, guru dia siapa, boleh pakai tak boleh pakai, sampai macam tu lah. Tu stage kedua lah. Okay, stage kedua lah. Okey, maka beliau menyatakan Nabi SAW wafat dan beliau berada dalam pangkuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pandangan para ulama mengenai riwayat ini, Muhammad bin Umar atau nama sebenar Al-Waqidi, dia ada kitab dia. Selalu orang tertukar. Satu Al-Wahidi. Al-Wahidi itu pakar lah dalam bab berkait dengan asbabun nuzul. Dia ada kitab dia nak bagi tahu Quran ni turun, apa sebab punca turun dia. Tu Al-Wahidi. Al-Waqidi ni pula dia ni sirah. Dia ni sirah. Baik. Maka kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pertama sekali dia ditinggalkan riwayatnya, matruk. Asal perkataan taraka, tinggal. Matruk, ditinggalkan riwayatnya. Maksudnya para ulama hadis tak ambil riwayat dia. Hatta ulama-ulama hadis, ulama-ulama sirah tak akan mengambil riwayatnya. Sebab kerana yang pertama sekali ataupun kerana riwayat itu ditinggalkan kerana dia muttaham bikadzib, dia dituduh berdusta. Dituduh ni bukan orang tuduh dia berdusta. Orang bila seorang perawi, seorang yang meriwayatkan, tiba-tiba dia orang cakap pada dia ni berdusta. Berdusta tu pertama mungkin kemungkinan besar bukanlah dalam riwayat tu bila dia riwayatkan hadis tu secara direct, tapi berdusta dalam percakapan dia. Maksudnya bila dia berdusta dalam percakapan dia bab tertentu, bab apa semua, jadi tak mustahil dalam bab sirah pun dia pun boleh berdusta dari sudut riwayatnya. Kan? Sebab tu ada dalam ilmu hadis ni dipanggil sariqul hadis. Orang tu curi hadis dia. Maksudnya curi tu macam mana? Dia bukan curi ambil hadis dia tu, bukan. Curi tu maksudnya dia ambil hadis tu, dia letak nama dia. Hadis tu ada orang lain riwayat. Hari ni ada tak orang buat? Ada. Macam mana dia buat? Contoh, dia itu pengkaji hadis. Dia kaji hadis tu, rupanya bukan dia yang kaji. Dia copy paste daripada kajian orang lain, dia ambil tampal kata dia yang kaji. Tu pun ada juga pada hari ni. Kan? Sebab tu di kalangan ulama hadis sekarang pun, bila mana mereka tengok, maksudnya kena berhati-hatilah. Kan? Kena berhati-hatilah supaya mereka tak curi hasil penilaian orang lain. Macam orang curi tesis lah. Kan orang lain punya kajian, dia pun ambil, kemudian dia kata dia punya kajian. Sama juga. Hadis tu dia nilai, rupanya ada orang yang nilai dekat Google ke, dekat apa ke semua, dia ambil, dia kata, ni hasil kerja saya. Padahal sebenarnya hasil kerja copy and paste. Bukan hasil kerja dia menilai hadis tu daripada awal sampai akhir. Ada juga macam tu. Tapi kalau dulu punya style, dia ambil hadis tu, nama siapa-siapa, dia buang. Dia kata, ni nama saya lah, saya yang ambil hadis ni. Padahal itu kita kata antara benda yang berlaku. Kenapa berlaku perkara itu? Supaya nak nampak sanad hadis tu cantik. Supaya tak tuduh guru dia guru yang lemah ataupun dia sendiri yang lemah. Biasanya masalah berlaku ni ialah guru. Tu dia panggil tadlis. Menyembunyikan cacat pada riwayat itu sedangkan gurunya lemah. Gurunya tak kuat, tapi dia buang, dia skip guru tu tanpa guru lain. Kan dia ada guru yang terpercaya, dia ada guru yang tak terpercaya. Maksudnya dia ni lemah, guru dia ni. Lemah daripada sudut apa? Riwayatnya lah. Bukan lemah daripada sudut badan dia tak sihat. Bukan. Lemah daripada sudut riwayat dia. Maka dia pun sebenarnya dia ambil daripada guru ni, dia letak nama guru dia tumpang hadis yang dia ambil daripada guru dia yang lemah tadi tu. Ni berlaku sebagai mudallas, dipanggil hadis yang ada masalah, main tampal-tampal nama syekh. Macam hari ni orang buat macam mana? Saya berguru dengan syekh tu dekat Madinah. Rupanya tengok YouTube kan. Memanglah syekh tu mengajar dekat Masjid Nabawi. Kan? Kitabnya ada. Tapi saya kata, saya berguru dengan syekh ni kat Madinah, saya berguru. Kan? Dia tak pergi Madinah pun, dia tengok kat YouTube. Ada orang claim macam tu. Ni guru saya apa semua kan. Dia suka koleksi guru dia ramai. Kan? Ada orang macam tu. Kan? Jadi itu kita kata, kaedah itu telah pun dipakai oleh perawi-perawi hadis yang seperti dulu. Okey. Jadi, manakala guru kepada Al-Waqidi yang menyampaikan, manakala guru kepada Al-Waqidi yang menyampaikan kisah ini ialah Sulaiman Daud Al-Husain, dia tidak dikenali. Dalam riwayat hadis, bila perawi itu majhul, istilahnya majhul ni tak dikenali,
tak tahu guru dia siapa, tak tahu dia ni keadaan macam mana, ingatan hafalan dia, tak tahu murid dia siapa, tak tahu orang berkata apa tentang dia ni, bagus ke tak bagus. Maka majhul ni banyaklah dalam ilmu hadis. Majhulul ain, kan, dia tu sendiri tak dikenali. Majhul hal, keadaan dia tu sendiri, kan. Jadi maksudnya bila tak dikenali, sebab perawi hadis ni yang riwayatkan hadis mesti dikenali dia tu siapa. Sebab tu bila kita buat sanad sendiri, kononnya kita ada sanad banyak, kita nak tengok sanad tu siapa. Kan, nak tengok sanad tu siapa. Jadi daripada siapa pada siapa, kita tahu, oh, si fulan ni memang tak boleh pakai lah, contohnya. Tapi kenapa riwayat daripada dia? Sebab dia kata, oh, ini bukan riwayat hadis, ini kita riwayat sekian-sekian, apa macam-macam lah, kan. Tapi kita nak bagi tahu, bila kita sebut benda tu sanad, sebab dalam ilmu hadis je bincang pasal sanad ni. Jadi bila kita claim tu sanad kita apa semua, kan, kita dapat daripada sekian-sekian, jadi masuknya orang tentu ataupun klaimnya orang tertentu pada hadis-hadis yang dia katakan sanad pun semua tu, maka yang tu kena diperhatikan, diperhalusi satu persatu. Okey. Jadi maksudnya kita kena kenal. Sebab tu perawi hadis dia kenal. Contoh Ibnu Abi Mulaikah, siapa dia ni? Contoh, ni hadis yang kita nak bincang nanti ni, ada Ibnu Abi Mulaikah. Dia ni yang riwayat peristiwa sebenar yang berlaku, apa yang berlaku ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pangku Nabi tu. Kan? Dia yang riwayat. Contoh kita kata Makki bin Ibrahim, siapa dia ni? Nak tengok riwayat dia siapa? Kan? Jadi semua tu dikenali. Bila orang sebut, oh, dia ni memang terpercaya, dia ni memang tak boleh nak cakap apa lah, memang hebat lah. Kan? Sebab semua orang tahu zaman dia tu orang duk puji dia, ingatan dia, hafalan dia, penjagaan dia, semua hebat. Maka orang akan kata dia ni perawi yang thiqah, terpercaya. Adapun ada perawi yang kadang-kadang dia ni okey lah, boleh lah pakai, tapi kadang dia tersilap, dia tertukar, kan? Dia punya ni apa semua, apa keadaan dia tu, riwayat dia tu tertukar, kadang-kadang mungkin baris dipanggil tahrif, kan, ataupun mungkin tertukar tu huruf, kan, ataupun mungkin tertukar tu sanad dia. Okey, jadi semua itu kita kata memerlukan kepada penelitian. Okey, jadi apa kesimpulan dia? Maka bila tak dikenali, maka dikatakan oleh Imam Abu Hatim dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil, seperti mana kita sebutkan tadi, maka Abu Hatim ni siapa? Ini dia ulama besar hadis lah, kan? Abu Hatim Ar-Razi dipanggil, dekat Ra'i. Okay? Kemudian dia ada pula Abu Zur'ah Ar-Razi. Ni semua nama-nama besar ni. Kalau nama-nama ni ada mengkritik ataupun membincangkan tentang perawi, memang orang ambil lah. Sebab mereka ada pada zaman tu, dan memang itulah tugasan mereka, kan? Maksudnya tugasan mereka apa? Membuka aib lah. Mana aib, maksud aib dia dalam bab agama tak ada masalah, dalam bab hadis dia tak ada masalah. Dia bagus si fulan ni dajjal, contoh kan, si fulan ni jahat, si fulan ni tak boleh percaya, kan, si fulan ni sekian-sekian dan sebagainya, kan? Maka itu semua adalah tugasan para ulama hadis. Hatta kadang-kadang ada setengah orang tu sampai anak dengan ayah dia pun, contoh Sufyan ibn Waqi'. Sufyan ibn Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah siapa? Ulama hadis kenal, hebat. Waqi' ibn Jarrah. Tapi anak dia Sufyan bin Waqi' tu dhaif, lemah, tak kuat daripada sudut riwayat. Kan? Apa sebab dia? Adalah kerana keadaan tu dan sebagainya. Atau panjanglah perbincangan dia. Cuma saya sebut secara umum saja. Kan? Tidaklah nak mendetailkan benda tu. Okey? Baik. Maka Imam Abu Hatim kata itu dia. Maksudnya dia dituduh berdusta dan riwayat ini ditinggalkan. Al-Hafiz Imam Ibn Hajar menyatakan riwayat ini lemah. Dalam Fathul Bari menyebutkan tentang perkara ini. Okey. Kemudian penafian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang memangku Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditukar kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah perbuatan mereka yang memasukkan hadis oleh golongan Syiah. Ni kata Syekh Al-Albani lah ketika mana dia berbincang tentang hadis silsilah al-ahadis ad-dha'ifah. Okey. Dia ada dia punya himpunan hadis-hadis lemah dan palsu. Okey, ada dah terjemah asalnya dalam bahasa Melayu Indonesia lah. Okey. Baik. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan demikian bahawa riwayat daripada dia sebenarnya kalau kita nak katakan 100% daripada Syiah pun tidak juga. Tapi adalah dalam kitab Syiah. Dan ada juga dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi masalahnya ialah dia tidak sahih. Dan bila kita sebut dia ada dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah, tak semestinya penulis pengarang tu nak menyatakan semua yang dia bawa tu adalah sahih. Selagi mana kitab tu tidak dinamakan
sahih, sebagai contoh Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke dan sebagainya, kan? Itu pun ada lagi hadis-hadis yang dikritik, kan? Ataupun contoh Sahih Ibnu Hibban, sedangkan ada hadis-hadis tak sahih dalam Sahih Ibnu Hibban. Itu menunjukkan secara rangkuman umumnya kitab yang ditulis ni menghimpunkan hadis-hadis sahih berdasarkan syarat dia. Adalah syarat-syarat dia, tengok bersambung ke, syarat dia tu mesti dalam keadaan dipanggil apa? Muasarah, maksudnya bertembung. Yang rawi dengan yang meriwayatkan tu memang sezaman. Kalau tak sezaman, macam mana tu? Itu Muslim punya cerita, Bukhari punya cerita. Itu panjang lagi, kan? Okey, cumanya kita nak sebut itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani. Okey. Kemudian, siapakah yang memangku baginda Nabi SAW sebenarnya? Dan kita nak tahu behind the scenes, sebaliknya, apa sebenarnya yang berlaku? Kan? Kenapa Sayyidina Ali tu sendiri, sebenarnya Sayyidina Ali ada ke tak waktu Nabi wafat tu? Okey, kita setuju riwayat yang menyatakan yang memangku Nabi sehingga Nabi wafat tu bukan Sayyidina Ali lah. Tapi dalam kes tu ada tak Sayyidina Ali hadir? Tu kita nak cerita. Okey, so kita baca dulu. Menurut riwayat yang sahih seperti riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan selainnya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang memangku Nabi SAW ketika menjelang kewafatan baginda Nabi SAW. Baginda Rasulullah SAW ketika masih sihat pernah bersabda, para Nabi tidak diambil nyawanya sehinggalah dia melihat kedudukannya dalam syurga. Kemudian dia, yakni Nabi tersebut, akan diberikan pilihan. Apabila Rasulullah SAW sedang sakit dan membawa kepada kewafatannya, ketika kepala baginda Nabi SAW berada di atas pangkuan peha Sayyidatina Aisyah ataupun tengah riba lah, okey, radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW pitam ataupun pengsan. Okey, hadis direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim pada nombor sekian-sekian. Berkata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar, hadis ini menunjukkan Nabi SAW wafat sedangkan kepala baginda SAW berada pada pangkuan lah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di antara peha dan juga dadanya. Kan? Jadi kenapa penting kita bincang benda ni? Sebab ada hadis lain, banyak benda yang kita boleh ambil pengajaran. Yang pertama, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat daripada Abi Mulaikah tadi tu, Ibnu Abi Mulaikah kita sebut tadi tu, beliau menyatakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersabda, di antara kelebihan keutamaan yang Allah bagi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni, yang pertama, Nabi tu wafat dalam bilik tempat tidur rumah Sayyidatina Aisyah. Satu, kerana Sayyidatina Aisyah berbangga sangat dengan perkara itu. Itu satu. Yang kedua, ialah kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan berada pada pangkuan Nabi itu, berada pada pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kerana air liur aku bersama ataupun kita panggil apa? Tercampur lah dengan air liur baginda Nabi SAW. Macam mana boleh tercampur tu? Sugi lah. Okay? Sebab sugi. Okay. So maksudnya dekat sini kita nak bagi tahu, pertama, sebelum kita hurai sikit hadis tu tadi, pertama sekali sebenarnya Sayyidina Ali ada. Kalau kita tengok riwayat yang lain, kalau kita pegang satu riwayat ni memang tak ada lah. Sebenarnya riwayat yang lain dalam Ibnu Majah, beri kajian lah, lebih lanjut Abu Daud dan selainnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni memang ada. Cumanya dia ada tu di tempat kejadian tapi tak diriwayatkan dalam hadis Aisyah. Sebab dalam Ibnu Abi Mulaikah tu ataupun yang lain riwayat, dia sebut Sayyidina Abu Bakar, kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar masuk. Abdurrahman bin Abi Bakar tu siapa? Anak Sayyidina Abu Bakar lah, abang kepada Sayyidatina Aisyah. Maka dia riwayat lah. Kemudian juga sebut siapa? Fatimah, kemudian Hasan dan Husain. Dia riwayat nama-nama tu ada dalam list tu. Tapi Sayyidina Ali tak ada. Rupanya tak tahulah, ini kita kata sebahagianlah ulasan daripada syarah-syarah yang ada Abu Daud, syarah-syarah Tuhfatul Ahwazi, At-Tirmizi dan sebagainya, menyatakan bahawa Sayyidina Aisyah sebenarnya bukan tak nak sebut nama tu, tapi dia masih terasa dan teringat bahawa Sayyidina Ali dulu ada satu kes besar dengan dia. Kes besar lepas dia peperangan Jamal tu. Kes sebelum tu apa dia? Ada yang ingat tak? Kes apa dengan Sayyidina Ali ni? Pasal Nabi tak tegur ada isteri.
apa dikatakan lah, tapi sebenarnya kurang tepat. Okey, ada cadangan lain? Ada. Ya. Okey. Maksudnya ketika mana hadithatul ifk, ketika mana peristiwa kan Sayyidatina Aisyah kena tuduh dengan Safwan kan, dalam ketika mana musafir apa semua tu, buat jahat apa semua, sebenarnya orang munafik lah kan, dan dituduh tu Sayyidina Ali yang cadang apa? Cerai kaja yang Rasulullah Aisyah tu. Sayyidina Abu Bakar memang tak cakap apa, sebagai seorang bapa tak cakap apa, tapi ada sebahagian pula kata, tak silap saya Zubair dan beberapa orang lagi riwayat lain, mereka kata ya Rasulullah tunggu wahyu itu lebih baik. Nak menyatakan Aisyah ni suci ataupun tidak, wahyu. Sebab kalau cakap-cakap orang macam-macam. Aisyah pergi balik rumah mak ayah dia, lepas tu waktu tu Aisyah tak tahu lagi kes tu dah berlega-lega dekat Madinah. Cerita tu kan pergi ambil air, rupanya pembantu Aisyah bagi tahu, rupanya cerita ni dah tersebar dah dan menyatakan demikian dan sebagainya. Okey, maka Nabi pun tak cakap apa, Nabi sedih kan, tiba-tiba isteri Nabi lah sallallahu alaihi wasallam kena macam tu kan. Kemudian sehinggalah turunnya ayat surah An-Nur, 11 ayat daripada surah An-Nur. Kata Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumul Quran, satu kitab yang bagus tentang ulum Quran, beliau menyatakan 11 ayat turun tentang menyucikan Aisyah daripada perbuatan itu kan. Perbuatan yang dituduh tu kan, sebenarnya gigi munafik juga buat cerita tu kan. Okey, so di situ kita nak bagi tahu bahawa dengan sebab tu Sayyidina Ali tu tak ada dalam riwayat tu, tak diceritakan kan. Itu andaian lah daripada sebahagian syarih, maksudnya yang mensyarahkan hadis-hadis dalam Abu Daud ataupun Tirmizi tadi yang sebut tentang perkara itu kan. Sebenarnya kalau ada pun tak ada masalah, cumanya daripada sudut kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata ada lah, Sayyidina Ali ada, tapi bukanlah yang pangku kan, sebab riwayat ada. Tetapi kalau daripada sudut Syiah, dia tak nak sekadar ada, biar akhir sekali tu ada, maksudnya biar pangku betul. Tu dia kelebihan dia. Maksud Nabi wafat pun dia nak kena angkat juga tu, bukan setakat riwayat Nabi gantikan tempat tidur Rasulullah, tak, bukan setakat tu riwayat tu kan, bukan setakat patutnya Sayyidina Ali yang jadi khalifah bukan Abu Bakar, bukan setakat tu. Kalau boleh semua dalam episod yang Nabi tuduh ada, mesti ada Sayyidina Ali ke hadapan. Itu cerita dia. Kita kena yakin sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, semua sahabat ni mereka semua adil. Semua mereka ada peranan masing-masing dan ada juga kadang-kadang tu kelemahan masing-masing. Sebab seorang manusia kan, cuma mereka adalah anak murid Nabi lah, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan tak dinafikan mereka semua ni adalah orang-orang yang telah kebanyakannya dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu perkara pertama yang kita kena faham. Okey, jelaslah maksudnya bukan pangku, tapi ada masa tu. Cuma Sayyidina Aisyah tak riwayatkan dan dikatakan oleh pensyarah-pensyarah hadis itu kerana terkesan dengan peristiwa yang sebelum tu. Okey, kita tengok dulu hadis ni. Maka menjelang kewafatan baginda Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW ketika masih sihat pernah bersabda, pada Nabi tidak diambil nyawanya sehinggalah dia melihat kedudukannya dalam syurga, melainkan dia, yakni Nabi tersebut akan diberikan pilihan. Pilihan untuk apa ni dalam syurga ni? Pertama, kalau kita melihat daripada sudut beberapa hadis yang lain, kita akan nampak sebenarnya Nabi diberi pilihan sama ada Abu Bakar ataupun Allahumma ila rafiqil a'la. Nak pilih teman kamu yang paling rapat untuk kamu ni Abu Bakar ataupun Allah. Nabi memilih Allah lah, kedudukan tu, syurga dan kelebihan dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, bukanlah bermaksud Nabi SAW menolak Sayyidina Abu Bakar. Tapi bila dia bagi pilihan, maksud pilihan di syurga lah, tu lebih utama. Nanti Sayyidina Abu Bakar apa semua tu akan berada di syurga. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, semua sahabat-sahabat besar ni dijamin syurga. Okey, cumanya dulu nak duduk dulu ke, nak bersama dulu ke, ataupun ke syurga dulu. Itulah Nabi SAW memilih untuk diwafatkan dulu, dan Allahumma ila rafiqil a'la kan. Dan sakit Nabi apa semua tu lebihlah daripada kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, seperti mana dua orang yang tanggung di kalangan kamu. Dua orang sakit kalangan kita ni, yang sakit teruk ni, Nabi seolah-olah macam Nabi seorang yang tanggung kesakitan tu. Tu level sakitnya para Nabi, para Anbiya kan. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, apabila Rasulullah SAW sedang sakit membawa kewafatan baginda Nabi SAW, ketika kepala baginda Nabi SAW berada di atas pangkuan paha Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi SAW pitam ataupun pengsan. Okey, sebenarnya kesan asbab musabab lah.
yang membawa kepada kewafatan baginda Nabi SAW ini adalah kerananya juga Nabi pernah diracun. Dalam riwayat Imam Muslim, diracun oleh seorang wanita Yahudi yang dia buat daripada kambing punya, peha kambing tu kan, dia hantar kat Nabi dan kemudian Nabi makan. Dalam riwayat lain, benda lain dia buat kemudian Nabi tak makan kan. Jadi bila keadaan seperti itu, dan kemudian Nabi mimpi sallallahu alaihi wasallam, mimpi dekat telaga macam ada benda hitam, benda seperti mana benda tu sihir lah kan. Dan itu yang membuatkan Nabi SAW sakit. Dan adalah hadis ketika mana Nabi baru balik daripada menghadiri satu perkebumian dekat Baqi', dalam riwayat Imam Tirmizi, waraksah kata Nabi, kepala aku, waktu tu dengan Sayyidatina Aisyah, sakit kepala aku, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi bergurau dengan Sayyidatina Aisyah, kalau aku meninggal nanti kau nak mandikan aku ke tak? Sayyidatina Aisyah kata iyalah. Dan kemudian kalau kita tengok, rupanya suami isteri memandikan ni, itulah antara dalilnya. Boleh si isteri memandikan suami, suami memandikan si isteri, tak ada masalah kan. Maksudnya untuk bab-bab tertentu tu isteri nak buat, ataupun contoh dengan arahan tukang mandi lah. Tukang mandi kata basuh kat sini, basuh kat sana, apa benda semua kan. Mungkin isteri tak ada pengalaman, mungkin suami tak ada pengalaman mandikan jenazah. Sebab tu kalau tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Fatimah yang mandikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kan, ataupun sebaliknya. Dan juga Sayyidina Abu Bakar, Ummul Ruman dan selainnya juga rakyat menyebutkan suami isteri memang boleh untuk memandikan jenazah. Maka kenapa Nabi sakit kepala tu? Kerana telah pun diracun oleh orang tu. Maksudnya dia jadi asbab musabab lah kenapa antaranya Nabi SAW wafat. Allah nak ambil dah, memang umur tu 63 tahun lebih sikit lah. Cumanya daripada kan hadis sebelum ni kita dah lalu, hadis tu sebut 60 tapi nak genap kan, sebenarnya 63 tahun lebih sikit berapa hari lah. Okay? Jadi itu antara ataupun cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memang letakkan perkara tu nak mewafatkan Nabi, tapi ada asbab musabab dia kan. Macam kita lah, kadang-kadang orang meninggal sebab apa? Cas sakit jantung, sebenarnya memang dah sampai ajal lah, tu je cerita dia kan. Kenapa dia ni kencing manis ke apa meninggal kan? Dia akan cas macam-macam lah, maksudnya kenapa dia tu meninggal, tapi hakikatnya ajal lah. Cuma itu menjadi musabab lah, asbab musabab. Okey, kemudian apa lagi? Saya nak apa Nabi Adam AS, asbab musabab sebenarnya memang nak hantar dekat bumi. Ada setengah orang tu dia marah ke Nabi Adam ni, kalau tak makan khudi kita tinggal kat syurga sekarang ni, tak ada dekat bumi ni. Tak, memang Allah dah nak hantar dia ke bumi. Tu je cerita dia kan. Cuma singgah sekejap bagi nampak kampung kamu tu, syurga tu, memang nak hantar ke bumi, tapi jadi asbab lah. Makan khudi ke kan, digoda fa'azallahum syaitan yang goda apa dan sebagainya, jadi asbab lah. Okey, itu yang ada di dalam agama kita, kita kena jelas tentang isu itu. Okey. Kemudian seterusnya, okey, saya bacakan dalam hadis yang lain. Kita kata tadi Ibnu Abi Mulaikah tadi sebut dalam riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang pertama sekali kata Sayyidatina Aisyah, Nabi tu wafat dalam rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam rumah Sayyidatina Aisyah tu sendiri kan. Itu kelebihan lah. Sebab tu Syiah dia tak suka. Kenapa hadis ni angkat Aisyah? Dia pergi situ lah. Kenapa hadis sahih ni dia tak iktiraf Sahih Bukhari ke Muslim? Kan dia ada kitab hadis dia sendiri. Kan Biharul Anwar ke Usul Kafi ke apa benda semua tu kan. Dia ada kitab dia sendiri. Maka dia tak iktiraf lah. Cuma Syiah depa baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni. Depa bincang, depa apa semua dia baca kan. Tu sebab tu kadang-kadang dia baca tu dengan sebab nak cari kelemahan Ahlussunnah. Dia tengok riwayat tu dan sebagainya. Cuma hadis ni kata Imam Ibn Mubarak, ketika mana orang tanya kepada dia, Quran tu memang Allah jagalah. Allah jaga dah Quran. Macam mana dengan hadis? Kok Syiah datang pergi pusing ke, pergi apa ke dan sebagainya, macam mana? Quran pun orang duk risau lagi, nanti Kristian ubah. Dah, apa keadaan pun Quran tu takkan diubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Semuanya kamilah yang telah turunkan Quran. Kamilah yang akan pelihara. Maka bila orang tanya kepada Abdullah ibn Mubarak ni siapa? Guru Imam Bukhari ya. Sebab tu Imam Bukhari bila kata dalam Sahih Bukhari, qala Abdullah an Abdillah. Kalau awal riwayat tu Abdullah ibn Mubarak. Tu rahsia dia sebut nama Abdullah, tak Abdullah mana kan. Okey, dia sebut Abdullah tak sebut Abdullah ibn Mubarak. Itu kaedah lah nak bagi ringkas. Okey. So Abdullah bin Mubarak kata, bila orang tanya macam tu, dia kata, apa yang susah sangatnya? Allah kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Dia kata ya'ishu laha al-jahabidha. Yang jaga wahyu dekat Al-Quran tu para malaikat je ke? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang jaga wahyu dekat bumi ni ulama-ulama hadis. Sebab tu akan ada je ulama hadis akan jawab. Keluar satu video orang cerita pasal hadis sekian, akan ada orang jawab. Nanti saya kira dekat Arab ke dekat mana pun akan ada orang jawab. Kan? Kalau hadis tu tak sahih ke apa semua, akan ada orang jawab. Kan orang kata hadis ni begini-begini kan, selawat ni 1000 kali, salat ni kena 40 kali, kena niat begini nanti diampunkan dapat syurga. Orang akan jawab. Maka itu kepentingan ulama-ulama hadis yang akan menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah Imam Ibn Mubarak. Tidak azan ke? Macam baru lagi. Oh, 10.36 lah. Sikit je lagi Okey, itu yang pertama. Baik. Dalam hadis juga dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, rupanya para nabi ni bila mereka wafat, mereka akan dikebumikan di tempat mereka wafat. Itu juga ada dalam hadis yang sahih. Kan? Jadi beruntunglah sebab di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Cuma kita tak boleh buat macam tu, kena pergi ke tanah perkuburan lah. Kita bukan nabi, kan? Jadi kita kata kena pergi tanah perkuburan. Cumanya itu kelebihan dan itu ketetapan bagi para nabi, para anbiya, dikebumikan di mana tempat mereka meninggal dunia. Okey, itu satu. Yang kedua, Sayyidatina Aisyah bagi tahu kelebihannya air liur tadi tu. Kan? Sebab nak menunjukkan isyarat bahawa sampai kita nak meninggal dunia pun kebersihan kita tu kita kena jaga. Terutama kebersihan berkait dengan mulut kita. Nak solat, kan, nak baca Quran dan apa semua dan sebagainya lah. Okey, hatta wuduk. Sebab tu banyak hadis-hadis tentang bersugi tu. Kan, cuma bersugi tu macam mana? Adakah dengan kayu sugi, kayu arak tu sudah dikira sebagai sunnah ataupun sebenarnya ubat gigi pun boleh? Kan, ataupun guna apa-apalah pembersih bentuk cecair ke apa semua dah kira boleh dah dan sebagainya. Kita kata kalau ikut asal kepada sunnah, Nabi sebut siwak. Maka para ulama berbeza pandangan pendapat. Siwak tu benda kayu sugi ke siwak tu perbuatan menyucikan mulut kita? Kalau yang pegang perbuatan menyucikan mulut kita ni, ambil jari gosok pun dah dikira siwak lah. Kan? Orang dulu guna arang lah macam-macam kan. Apa yang ada lah kan. Ataupun guna bawah gigi apa semua. Itu maksud siwak. Tapi sebahagian kata tak. Siwak tu guna kayu sugi lah. Maksudnya Nabi nak bagi tahu, pertama guna kayu sugi, maka perbuatan tu membersihkan. Dia dapat dua kat situ. Sebab guna dengan membersihkan. Tapi kalau kita guna bawah gigi ke jenis mesin ke kena apa semua, kita akan dapat sunnahnya membersihkan je lah. Kita tak dapat sunnah guna bawah gigi ataupun guna kayu sugi. Kan? Atau ini panjanglah perbincangan. Al-Qadi Abi Suja' sebut, Syekh Mustafa Al-Bura sebut perbincangan. Kalau Syekh Mustafa Al-Bura dia cenderung kata guna apa pun kira sunnah. Walaupun dia orang Arab kan. Tapi kita kata siwak tu lebih ada afdalnya. Lepas tu Al-Imam Ibn Qayyim sebut orang guna kayu sugi ada 9 kelebihan. Banyak dia membersihkan mulut, kesempurnaan pernafasan, kita punya mata, penglihatan. Banyaklah kelebihan yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Okey. So dalil juga menunjukkan bahawa air liur bukan najis. Sebab Sayyidatina Aisyah bila dia lembutkan tu, lembut dulu, dia potong yang bahagian Abdul Rahman, abang dia pun, apa masalahnya? Kan? Abdul Rahman bin Abu Bakar tu abang dia, maka kalau dia gigit terus pun tak apa. Tapi sebab nak bagi kat Nabi, dia potong bersihkan sikit buang tu, kemudian dia gigit nak lembutkan. Sebab Nabi mengisyaratkan kepada Nabi ketika Nabi dah terlantar tu macam nak bersihkan mulut. Antaranya sebahagian Imam Ibn Hajar dan sebahagian sebut kerana nak bertemu dengan Tuhan. Jadi Nabi nak bersih. Sebab tu kata Nabi SAW, bila kita mati, kita meninggal dunia, kita kena mandi, kena bersih. Sebab tu daripada hadis Ummu Atiyah atau pakar pemandi jenazah, Nabi ajar dia sebiji-sebiji macam mana nak mandikan jenazah. Maksud semua mandi jenazah yang kita ikut sunnah semua ni daripada Ummu Atiyah. Nabi kata ighsilu bil ma'i was sidr, basuh dengan air dan juga daun bidara. Basuh berapa kali, basuhan pertama apa, Nabi ajar satu persatu kepada Ummu Atiyah. Kan dalam rekod dia telah memandikan 2 daripada puteri Nabi lah. Kan, Zainab dan juga Ummul Kulthum ketika mana meninggal dunia. Kan? Jadi maksudnya kebersihan tu. Kebersihan. Jadi kita apa keadaan pun kebersihan lah. Terutama bila nak solat, kan, nak buat benda-benda yang baik dan sebagainya. Okey. Kemudian yang ketiga, pangkuan tadi tu. Okay, di atas pangkuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya daripada hadis ataupun isu ni yang kita nak fahamnya, kita tak meletakkan mana-mana sahabat tu, kita merendahkan level mereka dekat mana-mana. Semua mainkan peranan.
Maka kita kata tadi, kalau hanya riwayat ni sebut tak ada Sayyidina Ali, kita kata ada Sayyidina Ali, kita letakkan. Tapi kalau yang memangku tu kita kata tak sah kalau Sayyidina Ali yang memangkunya. Sebab kedudukan itu, kemuliaan itu di sisi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sehingga ke akhir. Dan para ulama bincang juga, kenapa Nabi pilih rumah Nabi itu sendiri? Kenapa tidak rumah Zainab? Kenapa tidak rumah Ummu Habibah ataupun yang lain-lainnya? Kenapa rumah Sayyidatina Aisyah? Itu menunjukkan Sayyidatina Aisyah tak ada kelebihan dah. Bahkan mereka berhujah dengan dalil dalam Sahih Bukhari itu, ketika mana Nabi tanya siapakah yang kamu paling cintai, Nabi kata pertama Abu Bakar, yang kedua anak dia. Itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga tak tanya dah. Sebab sahabat yang tanya tu disebutkan Amr bin Al-As ataupun sebahagian sahabat yang lain lah tanya tu, Abu Darda ataupun Al-Bara' bin Azib, kan beberapa riwayat yang lain. Bila tanya tu dia ingat dia lah yang Nabi sayang sekali, rupanya tak kena. Nombor 3 tu tak tanya lah dah. Kan, takut tak masuk teruk dalam list kan. Jadi tak tanya, betul. Itu sebab kenapa sahabat tak teruskan bertanya tu. Dia kata sebut bila sebut Abu Bakar, sebut Aisyah, cukup dah kot. Sekejap lagi kan dia akan pergi ke lain pula, mungkin Fatimah ke, mungkin siapa ke kan. Sebab dalam riwayat Imam Muslim memang itulah wanita ahli syurga, Aisyah, Asiyah, Fatimah. Ini dulu, bukan Muti'ah kita dah lalu kan sebelum bukan dalam buku ni, buku lain kot. Buku lain Muti'ah yang dia kata yang sediakan rotan kan, sediakan air susu bila suami dia balik kerja apa semua tu, dan kemudian kalau tak bagus kerja dia hari ni, ambil rotan pukul lah dia. Kemudian Sayyidatina Aisyah nak jumpa, kemudian bukan Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah nak jumpa, dan kemudian dia kata awak bawa siapa? Bawa Hasan. Hasan tak boleh, kena bagi tahu saya punya suami besok datang balik. Besok datang bawa saya dengan Husain. Dia kata tak boleh masuk sebab Husain tak bagi tahu semalam nak datang sekali kan. Punya taat lah kononnya, padahal cerita tu entah cerita siapa-siapa, tapi sedap buat cerita tu, dia boleh ceramah boleh sejam kan, menunjukkan betapalah isteri kena taat kepada suami. Ada kesempatan, ada ketaatan tu ada pada bab-bab tertentu yang dianjurkan oleh syariah kan, tapi bukanlah kepada bab sehingga tiap-tiap hari nak sediakan rotan dengan susu. Kalau okey minumlah susu bang, kalau tak okey balonlah saya. Gitu macam tu kan, takkan macam tu Islam. Dia kata, kemudian dia katakan Nabi sebut itulah Muti'ah, wanita yang sangat taat, wanita pertama masuk syurga. Dah Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim, Asiyah, Aisyah, Fatimah yang akan mendahului Sayyidah, maksudnya ketua bagi orang-orang yang awal-awal masuk syurga bagi kalangan wanita. Okey, wallah alam. Saya berhenti dulu kat situlah, kita pun dah azan tadi. Ada persoalan? Ada? Tak ada? Tak ada Okey, kalau tak ada kita berhenti dulu kat sini, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Okey, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita sudahi tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.